السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, moga-moga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah, bertambah iman, bertambah takwa, mendapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam ada baca dalam surah yang kedua. Ingat tak surah apa? Dalam rakaat yang kedua, Wat-tini wa zaitun. Di penghujung surah itu, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Imam Nawawi menyebut disunatkan apabila membaca Alaihissallahu biahkamil hakimin, kita sambut dengan doa. Sambutan ayat itu ialah bala kalau setakat bala tu pun okey dah. Bala tu kalau dalam bahasa Melayunya bahkan. Wa ana ala zalika minasyahidin. Benar dan sesungguhnya aku menyaksikan hal itu, bahawa Allah Subhanahu wa taala sa'adil adil hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah hukum Allah itu sebaik-baik hukuman, kita balas balik. Kita sambut ayat itu dengan bala, sekurang-kurangnya benar. Yang dalam hadis itu disebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, bagus. Ya, selain daripada itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Umayyah, dia mengatakan bahawa aku mendengar Nabi SAW, aku mendengar daripada seorang lelaki Badui menyebut bahawa Abu Hurairah berkata, man qara'a surah wat-tini waz-zaitun faqara'a Alaihissallahu biahkamil hakimin, iaitu surah apa? Surah apa tadi, ingat tak? Surah At-Tin. Surah At-Tin ni dalam ayat yang ke-8. Falyaqul, maka katalah kamu, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Begitu juga kalau dalam Quran ni dia adalah doa-doa, sambutan-sambutan ayat yang tertentu. Umpamanya dalam surah Al-Mursalat, tulis surah Al-Mursalat ayat yang ke-50. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-50. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka katakanlah amantu billah. Apa dia? Amantu billah. Bila kalau kita sembahyang di belakang imam, bila dia baca fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, surah Al-Mursalat ayat yang ke-50, kita jawab pelan-pelan, jangan jawab kuat-kuat. Kita jawab amantu billah. Begitu juga dalam surah Al-Mulk, yang sering kita baca setiap malam lah, surah Al-Mulk. Faman ya'tikum bima'in ma'in, faman ya'tikum bima'in ma'in, terangkanlah kepadaku
Jika sumber air kamu dan sumber air lain yang menjadi kering, maka siapakah yang akan memberikan kepadamu air yang mengalir? Maknanya Allah Ta'ala tanya kita lah, kalau air dah kering habis, siapa yang akan bagi balik air itu? Lebih kurang macam itulah. Lalu kita jawab, Allahu Rabbil Alamin. Allahu Rabbil Alamin. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-30 kita jawab, Allahu Rabbil Alamin. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Saya ingat sangat ni tuan-tuan, sebab masa temu duga nak ambil diploma perguruan dekat UIA, tu Arab tu, pensyarah tu dia tanya, tapi dia tanya tak alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia tak tanya ayat lain, nasib baiklah, nasib baik dia tanya yang tu. Kita pun jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kalau dia tanya masa tu saya tak hafal lagi ayat, bukan tak hafal, tak tahu pun. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kita katakan ilmu ni kadang-kadang di antara ilmu yang boleh kekalnya bila ditanya. Salah satu cara belajar, tanya. Macam kita baca buku kan, saya pesan dekat pelajar-pelajar saya supaya lebih kuat lagi ingatan kamu tanya apa yang kamu baca tu. Kalau kita baca paragraf, bagaimana untuk memanjangkan umur. Sebelum tu dia adalah antara cara nak panjangkan umur ni, kena makan sekian-sekian, rumah kambing sekian-sekian kan. Kita createkan dalam bentuk soalan, bagaimanakah cara nak panjang umur. Jadi contoh, janganlah pula ingat betul saat lagi duk pergi cari rumah kambing pula kan. Contoh, walaupun contoh, InsyaAllah pagi ini saya akan mengambil hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran untuk kita melihat. Saya merujuk kepada buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, yaitu Al-Waqtu fil Hayatil Muslim, masa dalam kehidupan umat Islam. Dalam bab yang ke-6, kaifa yutilul mar'u hayatahu. Kaifa yutilul mar'u hayatahu. Bagaimana caranya, bagaimana seseorang itu memperpanjangkan usia. Tajuk hari ini best, sebab bagaimana cara nak panjang umur. Kita memanglah kalau boleh nak menukat langit lah, tapi biarlah sihat kan. Biarlah kita ni bila sampai umur 37 tu kekal sampai bila-bila 37. Indahnya kehidupan kita kan. Tak mungkin berlaku sedemikian rupa, melainkan semakin lama semakin tua, veteran, ataupun dalam ayat yang lunaknya sudah tidak berapa muda lagi, ya, sudah tidak berapa muda lagi. Itulah kita kan. Jadi macam mana nak muda, nak bagi jadi muda ni supaya umur kita panjang? Ada caranya. Best ni hari ni, ada caranya. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, saya baca sikit ya. Memang diakui bahawa manusia secara nalurinya ingin hidup dan ingin mempunyai usia yang panjang. Macam saya sebut tadi lah, kalau boleh kita nak panjang selama-lamanya, jangan mati lagi. Mengenangkan banyak lagi amal soleh yang belum sempat kita lakukan, ataupun banyak lagi dosa-dosa yang tak tahulah dah diampunkan Allah ataupun tidak. Jangan kita syok sendiri, asalkan kita berdoa minta ampunan, mesti ampun. Astaghfirullahalazim. Selang-selikan istighfar kita itu dengan doa dalam Quran, doa Nabi Adam.
itu keras sangat. Istighfar sehari banyak kali pun rasa macam dia sebenarnya diri kita ni, kita tahulah diri kita kan. Ada ketikanya bila kita istighfar, kita bertaubat tu, dia mari, dia masuk dalam jiwa kita tu. Rasa macam nak menangis gitu kan. Rasa macam sampai. Tapi kadang-kadang rasa macam kering gitu je. Rasa macam tak ada apa-apa gitu kan. Kenapa tak ada apa-apa tu? Di antaranya dosa itu banyak menebal, membukit bukau dalam diri kita, dalam hati kita. Maka kata tu musannif ni selang-selikan, Astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita buat satu kesimpulan di antara perkara yang boleh kita lakukan supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, antaranya berpuasa, puasa sunat. Sebab puasa tadi boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Antaranya lagi salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubah. Antaranya lagi bersedekah, bersedekah, dan sudah tentulah dengan istighfar. Jadi 4 perkara ini boleh kita lakukan. Kalau kita rasa macam Allah, nak kena hidup lama lagi ni, sebab apa? Dosa kita ni entah diampunkan entah ke tidak ke. Puasa 1 hari, sedekah, kemudian salat sunat taubat, dan yang penting sekali ialah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita game samsing macam saya, macam tuan-tuan ni game samsing keluarga ni kan. Dah tentulah sekurang-kurangnya 1 hari 100 kali. Itu paling kurang lah tu. Selesai yang tu dulu barulah boleh pergi cari pulut kukuih nyok ke, baru sedap makan. Kemudian jangan lupa WhatsApp dekat keluarga kita. Abah sudah selesai istighfar 100 kali, kamu bagaimana? Begitu. Peringatkan mereka. Lalu mereka pun, abah dah peringatkan, terima kasih. Sallallahu-alaihi. Jadi istighfar kita dapat pada orang muda ni kena setiap hari peringat. Anak menantu kita ni kena setiap hari kita peringatkan. InsyaAllah lama kelamaan zikrullah itu akan sebati dalam jiwa anak-anak kita, insyaAllah. Okey, muslimin muslimat yang dikasih sekalian, dari segi naluri suka kepada kehidupan kekal abadi inilah iblis dapat mempengaruhi moyang manusia, yakni Adam alaihi salam. Jadi di antara sifat semula jadi manusia termasuklah ponyang kita Adam alaihi salam, kalau boleh nak hidup kekal lama dalam syurga. Masa tu duduk dalam syurga kan, kita duduk dalam dunia penuh pancaroba ini pun kalau boleh nak kekal lama, ini duduk dalam syurga. Kalau boleh biarlah kekal lama-lama. Jadi disitulah setan setan iblis ni dia ambil kesempatan, keinginan naluri semula jadi manusia tu, dia nak duduk lama, apalagi dalam syurga. Jadi waktu itulah datangnya iblis, dia ganggu hati Nabi Adam alaihi salam. Dia ganggu dengan suruh makan buah apa? Buah khuldi. Bukan buah temikai, buah khuldi. Macam mana bentuk khuldi ni? Tak selalu berdekat lah. Macam buah genuak ke, buah apa nama, buah kerkup ke. Kalau tanya orang Kelantan, dia tahulah kerkup kan. Tanya orang Kuala Lumpur, tengok pun tak pernah buah kerkup tu. Buah apa lagi, tak payahlah kita itu fikir. Yang penting khuldi itu maknanya kekal. Khuldi itu kekal. Makan buah ini, iblis kata tak ada lupa, kekal ya. Jadi kerana naluri itu, naluri manusia itu terpedayalah. Ini satu kesalahan yang dilakukan oleh
Nabi Adam, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat. Ya, sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat, macam Nabi Adam lah. Dan kita pun ikutlah contohnya. Asalkan kita bersalah, kita terus bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan cerita ke orang dosa yang kita lakukan, jangan cerita ke orang. Ya, orang tak tahu sebab Allah Ta'ala yang tutup keaiban diri kita. Kalau orang tahu apa jadi? Tak keluar rumah kita. Tiba-tiba kita pula nak cerita dekat orang. Ni uncle ni, kenal ni uncle ni. Ya, masa muda-muda dulu hampa tak boleh tank laku. Lalu dia telanjangkan diri dia. Dia membuka keaiban diri dia. Allah Ta'ala buka. Sebab Allah Ta'ala dah tutup. Kita pula yang gatai-gatai membuka keaiban diri kita. Jangan tutup rapat-rapat. Dekat anak kita pun tak payah cerita, dekat siapa-siapa pun tak payah cerita. Album lama tu kita lempak lah. Tak payahlah kita bongkar balik. Sebab kedurjanaan kita itu sejarah hidup kita, tak perlu diingat-ingat lagi, apalagi dibangga-banggakan. Yakni iblis memperdaya Adam dengan menggunakan tipu muslihatnya supaya Adam memakan buah pokok yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khajar iblis lah. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian setan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, yakni pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak akan binasa, dalam surah Taha ayat yang ke-120. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan itulah fitrah kita, ya, ingin umur panjang. Sebab itulah biasa kita sambut hari jadi, kawan-kawan kita sambut hari jadi, kita wish semoga panjang umur, murah rezeki. Salah tak kita minta doa supaya panjang umur? Salah tak? Tak salah, tak salah. Tapi bukan saja panjang umur itu dengan amal yang baik. Sebab seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Yang dikatakan orang baik-baik ini, kata Rasulullah SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik ialah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Panjang umur dan baik amal. Bukan saja panjang umur, yang lebih penting ialah amalan tadi, amalan soleh tadi. Jadi kalau kita lihat hadis ini, muslimin muslimat sekalian, ya, yang terbaiknya bukan saja panjang umur, tetapi amalan kita, amalan yang baik. Ya, dan kita kena ingat, bila kita minta sebab panjang umur ni, ada dua hal yang kita kena ingat. Pertama, panjang umur itu sebagai alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu Allah telah memberi peluang kepada kita untuk beramal, untuk bertaubat kepada Allah jika ada dosa. Memanglah, bukan jika lagi lah. Setiap anak Adam itu khata', ya, kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa. Kita ni semua pendosa. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang istighfar, minta keampunan, bertaubat kepada Allah. Ya, sehingga kan ada riwayat mengatakan, ada sahabat ni bila dia dapat hadis ni daripada Nabi, dia rasa macam dia nak simpan dulu, rasa macam
Tak boleh cerita dekat orang. Sebab yang antara mafhum hadis itu, Allah suka kepada orang yang melakukan kesalahan, yang dosa lah tu. Berhenti kat situ, sesat lagi dah. Rupanya ada sambungannya, iaitu orang yang bertaubat kepadanya. Jadi maknanya bukan Allah Ta'ala suka kepada orang yang melakukan dosa, Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat dari dosa-dosa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak ada kerja lain lagi kita istighfar. Hari ini saya lagi 100 kali selesai kan. Istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, selawat 100 kali. Lepas itu baru kita pergi cari pulut kuih dengan nyong. Makan dengan ikan masin yang tak berapa masin. Bila dah bomo ni, jangan duk gemar sangat hak masin-masin, pantang sikit kan. Sebab dia mudah naik darah. Dia rasa punya tegar, dia orang tengkok tu. Dah hang balun ikan masin, jadi orang ambil sekerat dia balun spesial ikan masin. Tak naik darah macam mana kan. Bila dah selesai ni, baru rasa macam lega nak buat aktiviti harian kita. Selesaikan dulu yang tu sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya. Selawat pagi-pagi lepas subuh tadi, hadiahkan Fatihah dari Bapak. Lepas tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Jangan miss. Lepas tu tasbih pun jangan miss 100 kali juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhanallahil azim wa bihamdihi. Sebab itu bersandar kepada hadis yang Nabi sebut, hadis 100 kali itu, di mana bila kita mati besok sangat istimewa amalan yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Tasbih. Dan kalau boleh kita tutup dengan 3 tasbih, 3 zikir yang sempurna ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu disebut sebagai zikir yang jami', yang sempurna. Sama-sama dengan saya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Lepas tu nak pergi cari serawat riyad ke apa, okey lah. Okey, canai tindan doa, tak apa dah selesai dah. Deal kita dengan Allah Ta'ala dah selesai. Tibalah masa untuk kita deal pula sesama kita. Pergi pasar malam dulu, pergi pasar pagi dekat depan masjid tu kan, macam-macam nasi lemak ada, bihun ada, kuah apa ni, sotong ada, kerang ada. Sebelah tu pula ada daripada mana, daripada Johor tu kan, dia jual barang-barang basah, udang, sop-sop lengan. Rasa tenang hati nak beli udang, sop-sop lengan. Sebab apa? Dah selesai dah deal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada tak ada adalah sejak lama dulu lah, sebelum PKP saya kalau balik saya memang singgah kat situ, beli oleh-oleh, buat balik dekat orang rumah, si dagang apa segala macam kan. Okey, pertama kita kena ingat bahawa umur panjang itu adalah sebagai alasan kepada Allah nak habaq dekat kita, aku dah bagi peluang yang cukup dah untuk kamu beramal dan bertaubat. Jadi jangan lagi do argue. Bila dah mati besok, ya Allah kembalikan semula ya Allah, supaya aku dapat beramal kepadamu, aku dapat istighfar, aku dapat zikir, aku dapat buat kenduri kenara, jamu kawan-kawan. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala dah bagi peluang. Yang keduanya, umur panjang itu sebagai satu wadah, yaitu wadah untuk kita melakukan amal soleh kita, melakukan amal soleh kita. Kita ni dah banyak amal soleh ni, wah, ni duduk bersila ni amal soleh cuma kita boleh cek tengoklah
amal soleh kita ni Allah Ta'ala terima, tak terima. Macam mana kita nak tahu? Ada simptom dia. Ya, ini bukan hadis, tapi kata-kata ulama salaf. Ulama di kalangan ulama salaf, ulama-ulama terdahulu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, tabi'in. Ini boleh kita jadikan semacam satu pedoman, tanda-tanda untuk kita tahu amal aku ni bagaimana. Antara yang disebut ya, min sawabil hasanatil hasanah. Ingat, min sawabil hasanah, min sawabil hasanati, daripada tanda-tanda kita katakan sawab ni maknanya kesan lah, pahala, ataupun kita katakan ganjaran lah. Ganjaran kebaikan yang kita lakukan itu ialah kebaikan. Apa maknanya? Ganjaran kebaikan yang dilakukan itu ialah kebaikan. Maknanya bila kita buat satu kebaikan, kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ni bila dah duduk dalam majlis ni, sat lagi nak sembahyang solat sunat isyraq dan sebagainya lagi, tunggu duha, tunggu teringin nak baca Quran. Sebab itulah kesannya bila kita melakukan amal soleh. Pengalaman saya sendiri, bukan maknanya saja-saja nak cakap. Bila kita buat satu amal soleh tu, kita rasa seronok nak melakukan amal soleh yang seterusnya. Antaranya kesan pada diri saya sendiri bila kita sembahyang di awal waktu, sembahyang berjamaah bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain di masjid di Surau. Kita rasa apa? Kita rasa macam nak wirid, rasa macam nak istighfar, rasa macam nak baca Quran. Ini pengalaman saya tak tipu tuan-tuan. Tapi kalau saya sembahyang di akhir waktu, nak sembahyang sunat rawatib, rasa malas dah. Nak baca Quran nanti esok dia ada gandingan itu amalan kita ni. Ya, sawabul hasanati min sawabil hasanati al hasanah. Daripada ganjaran kebaikan yang kita lakukan itu ialah hasanah, ialah kebaikan. Dan sebaliknya ya, wa min jazaa'i sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Dengar ya, tadi min sawabil hasanatil hasanah ba'daha. Ganjaran yang baik yang kita buat tadi, kita sukakan kebaikan selepasnya. Dan begitu juga dengan wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ganjaran kepada kita melakukan perkara-perkara yang buruk, yakni dosa-dosa maksiat, ialah kejahatan selepasnya. Dia ada magnet di situ. Kebaikan yang kita buat ni, dia ada magnet, dia akan tarik kebaikan yang lain. Dan sebaliknya, kalau dosa kejahatan kita lakukan pun dia ada magnet juga, dia akan tarik, dia akan terdorong melakukan maksiat dosa. Ingat ya anak-anak muda, dosa yang kita lakukan itu dia bukan bagaikan angin berlalu begitu sahaja, dia ada magnetnya. Bahkan awal mungkin kita tepuk meja, ya Allah, aku dah berdosa ya Allah, mau aku tak suruh aku buat macam ni ya Allah. Pegang kali pertama. Kalau dia ulang balik, ya Allah, aku dah berdosa ni ya Allah. Dia nada dia lain lah. Dia bukan main daripada hati. Peringkat yang ketiga, Astagfirullahaladzim. Peringkat yang keempat, syuk. Akhirnya bagi satu kesan dalam hati dia, iaitu kerinduan untuk melakukan maksiat dosa tadi. Sebab itulah dosa itu dia ada apa kita katakan wabak dia ada dia punya pengaruh dia ada dia punya apa nama ketagihan dia. Bukan saja hidungah ketagih, ya, melakukan dosa pun bila sampai satu peringkat kita tidak bertaubat dan sebagainya, kita tidak insaf dan sebagainya, dia mari pula apa yang disebut sebagai ketagihan tadi. Kalau lama tak buat dosa tu rasa macam ketagihnya, dia marinya rasa keseronokan, keasyikan itu. Itu bahaya. Sebab itulah bila kita ada dosa, iringilah dosa kita dengan taubat
dan iringilah dosa kita dengan perkara-perkara yang baik, kau akan berpahala. Lagi banyak dosa, lagi banyak sujud kita. Lagi banyak dosa, kita jatuh landasan hari itu, masa muda itu, masa kita dah tua bangka ni, lagi banyak amalan kita. Cuma jangan beritahu kat cucu kita. Takut nanti dia kata, Tok Wan tu yang nak rajin semayang tu, bukan siapa. Masa muda-muda mesti banyak dosa. Kalau boleh point ni kat cucu kita, mampu kita. Ya? Bukan apa tu, duk rajin puasa sunat, rajin semayang atuk tu, rajin sangat semayang tu. Mesti masa muda-muda dulu banyak dosa kan. Kalau dia dengar ceramah saya beginilah. Ya? Okey. Jadi boleh kita minta supaya umur kita ini dipanjangkan, tetapi dengan amalan yang baik. Karena apa? Karena Nabi beritahu, man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan terbaik amalan dia. Bila panjang umur, banyak amalan yang baik, seolah macam kita mengumpul banyak amalan. Dan tidak ada lagi, sudah tentulah tidak ada alasan untuk kita diperosokkan dalam neraka Allah sebab banyak amalan yang kita lakukan. Cuma pastikan amalan kita tadi adalah amalan yang ikhlas. Kalau tidak, habis. Yang dikatakan habis macam mana? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah Ta'ala akan perlihatkan amalan kita yang banyak, tiba-tiba amalan tadi berterbangan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana masalah tadilah tidak ada keikhlasan, takabur, dia panggilnya ujub pada diri sendiri. Hebatnya aku, ya Allah, hebatnya. Habis setan tu dia pandai tau, dia tiup-tiup, bisik-bisik pada kita. Hebat kau, kita merasa hebat kau no. Itu dikatakan skill syaitan. Setan. Kalau syaitan ni kita tak berapa setan kan. Setan memang jahat semua lah. Itu skill syaitan kan. Kalau dia tidak boleh menghalang kita untuk beribadah kepada Allah, dia tidak boleh menghalang kita untuk melakukan kebaikan tadi, dia akan biarkan kita berterusan melakukan amal soleh, tetapi dia masukkan bisikan dia dengan kesombongan tadi, sehingga kan orang yang soleh ini dia memandang diri dia lebih baik daripada orang lain. Habis aku ni banyak bayang sunat, semayang duha ni tak sakira lah, dah jadi macam wajib dah. Ya? Engkau ada? Dia tak tanya begitu, tapi dalam hati dia tu, engkau ada? Habis. Sebab apa? Marinya rasa takabur, marinya rasa ujub, marinya rasa sum'ah. Kalau boleh nak dengar di hujung-hujung telinga orang menceritakan kebaikan kita. Pakcik tu Masya Allah, ya, amalan dia terbaik. Kita kalau boleh kita nak dengar orang cakap begitu. Itu sum'ah, maknanya kita nak dengar hak baik-baik tentang kita, lalu kita pun melakukan kebaikan tadi bukan untuk Allah, tetapi biarlah nanti orang mengatakan kita ni adalah orang yang terbaik. Habis waqadimna ila ma 'amilu, kami bawakan, kami perlihatkan, kami tunjukkan amalan kita ni lah. Allah Ta'ala akan tunjukkan nanti. Tiba-tiba amalan tadi bagaikan habuk-habuk kayu. Bila kita bakar kayu api itu, habuk-habuk tu bila datang angin dia berterbangan, tidak memberi kesan. Naya kita, naya. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, boleh minta supaya kita ni panjang umur, dan boleh kita wish dekat kawan kita, semoga panjang umur, moga mendapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan lupa. Okey. Sebaliknya, bila sebut sebaliknya tu boleh tengok jam lah tu. Nak balik lah tu. Jangan pula mengharapkan panjang umur
tapi jadi samsik. Sebab hati dia itu dia jadi balik seperti mana orang muda zaman Pok Yeye dulu. Ya? Sebab apa? Dalam hadis kata qalbu syaikhi syabun ala hubbi ithnataini, hubbil 'aish wa hubbil 'aish wal mal. Ya, Nabi kata masih ada orang yang sudah berumur, syekh ni orang tua lah. Masih ada orang yang berumur seperti mana syekh. Kita bila orang sebut syekh ni kita syok, tapi kalau sebut pakcik tak syok. Syekh, bagaimana syekh? Bahasa macam je kan. Tapi kalau sebut itu untuk yang muda-muda, dia akan sampai peringkat umur 39 nanti. Zaman peralihan dia antara abang kepada pakcik. Silap-silap hari bulan dia pergi kedai, masa dia nak bagi bayar balik duit kecil tu, kakak tu, terima kasih pakcik. Balik rumah tidur tak ada dah. Natai semua aku abang yang kata pakcik. Tu zaman saya dah rasa tuan-tuan. Saya dah rasa tuan-tuan nak tuan-tuan saya pun rasa kan zaman peralihan tu, daripada kita ni orang nak panggil abang, tiba-tiba pakcik. Tak syoknya. Tak syoknya lah. Kalau pun tak panggil adik, panggillah abang. Sebab tu cashier ni diajar oleh toke dia. Terima kasih bang, padahal tu anak mampu ganyok dah. Jadi kita, abang pun rasa macam muda je kan. Biasalah tu. Itu psikologi ya. Jadi tuan-tuan kalau mereka kalau pesan dekat pesan dekat cashier tu sebut abang. Kalau yang makcik ni dia kan semua makcik. Kakak okey. Jadi yang makcik ni pun Allah balik daripada panggil kakak. Budak tak mana aku ni. Dia pun pergi jari cermin suluh tengok budak lagi. Ya. Lalu Nabi kata apa? Ya. Ada orang yang sudah berumur, masih ada yang sudah berumur tetapi memiliki hati seperti anak muda. Orang muda ni, cuba kita flashback balik zaman muda, apa yang kita nak? Dua benda yang kita nak dalam kehidupan kita. Apa dia? Cinta berumur panjang, panjang angan-angan. Hubbil 'aish, panjang angan-angan. Belum lagi dapat kereta impian, rumah impian, isteri impian. Itu zaman muda kita kan. Yang keduanya apa? Yang keduanya sudah tentulah harta wal mal. Ada orang tua-tua yang masih lagi seperti mana golongan syabab, golongan orang muda ni, panjang angan-angan dia. Tak sudah plan dalam kehidupan dia, tak habis-habis. Habis satu hal, masuk satu hal yang baru. Habis hal yang baru, masuk lagi, tak selesai-selesai. Kemudian Nabi kata wal mal, masih lagi cinta kepada harta. Dalam riwayat ini disebut yahramu banu adam wa tashibbu min husnatani al-hirsu 'ala al-mali wal hirsu 'ala al-'umri. Ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, yaitu pertama tamak pada harta dan terus panjang angan-angan. Inilah naluri kita tuan-tuan. Memang ini perangai kita, walaupun dah kita tua, kita nak kumpul harta, kebudayaan belum lagi cukup, obaika kita dalam plan kita, musangking, tak dapat 10 ekor apa-apanya. Beli tanah kat kampung tu murah, dekat Selangor ni tak payahlah. Duk tanya, apa ni bagi salam kat kawan ada orang nak jual kebun ke apa ke. Tak salah, tapi jangan jadikan itu semacam permainan dalam pemikiran kita, impian dalam pemikiran kita. Kalau kita beli tak salah untuk anak-anak kita, untuk zuriat kita. Ya. Esok kita mati, esok apa pakai makanlah berdaya, apa pakai bahagi-bahagilah. Kan jual kebun laman kita tu, jual 1 juta bahagi 3 orang. Dapat seorang 300,000 lebih, senang anak-anak kita. Tak apa, tapi jangan duduk tak habis-habis dengan tamak pada harta, ya. Wa hirsu 'ala al-'umri, ingin terus hidup lama.
tapi bukan untuk beramal soleh. Jadi kita tiru, kita kena pandai, kita kena pintar mengurusi kehidupan kita, panjang umur dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, boleh baca doa ni. Boleh baca doa ni. Allahumma aksir mali, ya Allah, perbanyakkan harta. Wa waladi, ya, apa dia wa waladi? Anak-anakku, mana zuriat kita lah. Tapi yang pentingnya wa barik li fi ma a'taitani. Ini yang kita doa masa salat. Tadi masa sembahyang, masa doa qunut tadi kan, supaya apa? Allah Ta'ala dah beri dah kepada kita, biarlah yang Allah Ta'ala berikan itu disertai dengan barakahnya, dengan keberkatan. Wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atika, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali wa ghafirli, dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Jadi kita boleh berdoa, kita selit dalam doa-doa kita, doa ini, ya Allah, perbanyakkan harta dan anak-anakku, anak cucu kita lah, ya, dan berkatilah kurnia yang telah Engkau berikan kepadaku. Panjanglah umurku dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dan perbaikilah amalku serta ampunilah dosa-dosa. Kita boleh doa dalam doa qunut nanti pun, dalam doa duha nanti pun, ada doa yang sangat baik dalam salat duha kita sebelum kita minta apa-apa dah. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, riwayat Aisyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat duha, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama dengan saya, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat mengatakan 100 kali Nabi baca. Kita boleh baca 10 kali pun okey dah. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah salat duha. Lepas itu kita nak doa kaya pun boleh lah. Ya, Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Okey. Allahumma in kana rizqi fi samai fa'anzilhu, wayangkan harta. Duduk dalam apa nama kain pelekat simpui kan. Boom, jatuh satu juga. Bukan begitu. Maknanya rezeki Allah Ta'ala ni macam-macam bentuk lah. Kita doa, ya Allah, kalaulah rezeki aku di langit, turunkanlah. Jangan pula kita dah terbayang turun tu dia ada ikat macam apa ni, hantu macam Piramli, penegak yang lepuk kan, galai belakang tu kan. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau susah, permudahkan. Itu minta doa kepada Allah Ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang lebih penting daripada itu, kalau dapat yang itu, yang lain sudah tentulah dapat. Iaitulah keampunan Allah. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tulis sini, ya, lekat dekat bilik kita menghadap kiblat lepas kita salat duha. Itu doa dia, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله